Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. So hari ni kita akan bincang macam mana nak buat lab report yang okey lah untuk eksperimen 2. Okey, so eksperimen 2 plant tissue, yang pertama kita kena ada title. Okey, title seperti dalam manual saja, iaitu eksperimen 2 plant tissue, carry mark dia 2 markah. So yang kedua kena ada objektif. Okey, objektif juga 2 markah. Okey, dan apa yang ada dalam objektif ada 2 benda. Yang pertama to identify different types of plant tissue. Yang kedua to compare the structure and distribution of tissue in monocot and dicot. Okey, yang ini juga 2 markah. So yang ketiga, okey, material dan apparatus sama, boleh copy daripada manual. Carry mark dia 5 markah. Okey, yang pertama apparatus, compound light microscope. Material ada 2, prepared slide of cross section of monocots, stem and root, dan juga prepared slides of cross section of dicot, stem and roots. So 3 benda lah. Daripada 3 ni, kalau hilang satu, so tolaklah 1 markah. Kita teruskan dengan background information ataupun introduction. Okey, untuk background information perlu ada maklumat tentang introduction about plant tissue. Okey, dan juga yang kedua mesti ada penerangan ringkas, briefly explain about structure dan distribution of each types of plant tissue. Each type of plant tissue ni merujuk kepada penerangan pada bagi parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem dan phloem. So semua carry mark dia ialah 5 markah. Di mana-mana kurang satu, kita tolak 1 markah lah. Okey. So next kita sambung dengan prosedur. Carry mark juga 5 markah, dan prosedur ni kita mesti write step by step completely mengikut manual yang diberi. Kalau ada 4 step kita tulis, tetapi dalam keadaan passive voice. Okey, contoh yang step yang pertama yang saya telah passive voice kan. The prepared slides of cross section of dicot and monocot stems and roots was examined using 4 time objective lens. Kita sambung dengan major part untuk lab report ni, iaitu result and observation. So carry mark dia sangat tinggi, 40 markah. Okey, dan itu dikira daripada 9 pemerhatian daripada gambar rajah. Okey, so bermaksud 9 tu setiap satu gambar rajah yang kamu lukis tu carry mark dia 4 markah. Okey, dan kita tengok pada yang pertama, patut ada gambar monocot stem secara keseluruhan pada kuasa pembesaran 4x10. Okey, dicot stem 4x10. Okey, yang ketiga monocot root 4x10 dan dicot root 4x10. So next perlu juga ada drawing bagi tisu-tisu berikut, iaitu parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem dan phloem. Okay, so kesemua tisu ni diambil pada magnification 40x10. Okay, so kita tengok satu persatu in detail apakah pemangkahan yang perlu kita buat untuk setiap satu gambar rajah. Okay, yang pertama, setiap diagram ataupun drawing yang ada tu perlu ada title, 1 markah. Okey, yang kedua ada lukisan yang betul. Jadi title 1 markah ni title yang betul lah. Ada drawing yang betul 1 markah, label yang betul 1 markah, dan magnification yang betul 1 markah. Itu basic dia. Tapi kalau dari segi drawing, nanti saya akan tunjukkanlah drawing dia macam mana yang sepatutnya saya expect. Dan label yang betul, contohnya di sini, kalau kita ambil organ, stem ataupun root, at least kena ada label epidermis, vascular bundle dan juga ground tissue yang basic. Tapi kalau alternatif kamu tak buat vascular bundle, kamu tak xylem or phloem, ground tissue yang betul, contohnya parenchyma, so diterima. Tetapi ikut kesesuaian jenis organ. Kalau organ ground tissue
untuk monocot stem dia hanya ada parenchyma. Dicot stem dia boleh jadi ada parenchyma, sclerenchyma ataupun collenchyma. Okey, untuk spesifik tisu iaitu tisu parenchyma hingga tisu phloem ni, kamu wajib label dari segi struktur pada sel tersebut. Contohnya sel wall, yang ni wajib sebab semua tisu ni ada sel wall. Yang kedua, cytoplasm, starch granules, intercellular space, lumen dan juga nukleus. Yang ini sampai ke bawah, selain daripada sel wall ni, dia jika struktur tu ada, sepatutnya you label. Tapi setengah tisu taklah komplit semua benda ni. Okey, so yang ni cukup kalau kamu nak check. Kamu ada title, magnification dan juga labeling. Okey, drawing tu saya boleh tolong nilaikan. Yang ketujuh, carry mark 10 markah, iaitu discussion. Sepatutnya kita discuss benda yang pertama ialah, kita tengok tadi ialah organ, stem dan root. So discussion yang pertama ialah kita discuss tentang distribution of tissue di dalam organ-organ tersebut, di mana kedudukan dia dalam organ tersebut, di center ke, outer ke dan sebagainya. So semua organ tu patut discuss lah, monocot stem, dicot stem, monocot root dan dicot root. So setiap satu discussion untuk distribution tissue dalam setiap organ tu, carry mark dia 1 markah. Okey, yang kedua, kena discuss tentang struktur bagi spesifik tissue yang telah diobserve secara detail menggunakan 40 sekali tu. So kita kena discuss struktur parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem dan phloem. So setiap satu discussion dari segi struktur tu, carry mark dia 1 markah. Jika tak discuss, deduct 1 markah. Okey, so kalau buat semua tak betul, so dapat lagi 1 markah saja sebab markah buat, sebab yang ni total dia 9. Okey, kita continue pula dengan questions. Ada ada 3 question dalam buku manual tu. So jawab semua, salin soalan balik. Okey, total mark dia ada 10. Okey, untuk question yang pertama, question 1A, carry mark dia 1 markah. Question 1B, carry mark dia 1 markah. Dan question 2, you kena describe structure dan function parenchyma, 2 markah. Structure function collenchyma, 2 markah. Dan structure function sclerenchyma, 2 markah. Adapun skema jawapan saya tak beri. Okey, nanti saya akan cek sendirilah yang tu. Okey, dan bukan last lagi ni, ada lagi yang ke-9. Kita ada discussion tentang, kita ada kriteria yang ke-9 iaitu conclusion. Total markah untuk conclusion 5 markah. Dan main idea tentang conclusion, patutnya kamu letakkan knowledge gain, apa ilmu yang kamu dapat daripada eksperimen ni. Dan yang kedua, nyatakan data yang diperolehi. Yang data tu kita nak nyatakan macam mana? Data tu kita olah, seolah-olah kita jawab balik objektif tu. Okey, macam mana caranya? Contoh. Okey, so kita ada 2 objektif kan? Kita ada 2 objektif. Objektif yang pertama, identify different types of plant tissue. So untuk jawab objektif yang pertama, knowledge gain kita from the observation of the prepared slides of monocots and dicots root and stem, the structure and root can be distinguished by the what? Example sebenarnya data tu lah. By the ni maksudnya knowledge gain. By apa? You boleh distinguish apa organ ni.
Okay, by the arrangement of the tissue or arrangement of what. Okay, example apa? Okay, example monocot stem, macam mana dia punya arrangement. Okay, itu kita punya data obtain. So dalam satu ayat ni kamu dah gabung dua, iaitu knowledge gain di bahagian sini dan data obtain dengan cara kamu sertakan example yang kamu dapat daripada data tersebut. Begitu juga dengan yang seterusnya. Okay, the structure of different types of plant tissue can be recognized by what? Contoh, cell wall thickness ke, arrangement ke. Okay, dan example tissue apa? Contoh parenchyma, macam mana dia punya cell wall structure dan arrangement dia. Okay, so itu conclusion carry mark dia 5 markah. So kalau kita tengok apa kat mana-mana kurang ni, so bolehlah tolak 1 markah. Dan finalnya kita nak tengok last lah daripada lab report kita, iaitu reference. Reference carry mark dia 3 markah dan at least kena ada 3 reference written in correct format of APA system, yang ditulis betul dengan correct APA system. Kalau buat 3 tapi tak correct, markah akan dipotong juga. Dan ingat, reference ni tidak boleh kita sertakan lecture note dan lab manual sebagai reference kita. So kalau letak, tak dikira sebagai reference. Okay, dan last sekali, report quality ada 3 markah. Okay, apa kualiti yang dinilai dari segi susunan yang teratur, organize, neat, kemas dan juga correct format. So 3 markah. So total semua markah ialah 100 markah. Okey, terima kasih.